Yes, hi guys, it's me your boy. Seperti biasa DJ Madau bersiaran dalam kereta. Yes, yo yo yes. Oke, hari ini bersamaan dengan 7 hari bulan April 2020. Dan 7 hari bulan April ini juga lah menandakan lahirnya seorang putra yang bernama DJ Madau San. So, maksud dia 7 April ni guys, ataupun 7 April ni adalah hari jadi saya guys, yang ke-32. No, ke-33. Tapi nampak macam masih budak tingkatan 5 kan. Salah lagi. So guys, sebelum tu guys, kepada kawan-kawan di luar sana yang belum subscribe my channel, ataupun kepada kawan-kawan di luar sana yang belum lagi mempunyai YouTube ataupun baru saja berjinak-jinak dalam bidang YouTube, kita bolehlah share, atau bukan share tapi subscribe sama-sama. Okay, dia macam ni guys. Dia ada 4 langkah. Okay, korang cari nama Madau, korang cari DJ Madau dalam YouTube, korang like, comment, and subscribe. So, 4 benda ni kalau saya dapat dari korang, notification, saya dah cakap korang dah subscribe sayang. So, dengan pantas, saya pun akan support korang dengan tekan butang subscribe, and saya akan tekan butang loceng untuk kalian. So, win-win situation guys. So guys, hari ini saya nak bagi tahu, bukan nak bagi tahu lah, tapi konten saya untuk hari ini, loceng. Konten saya untuk hari ini adalah saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan di luar sana macam mana saya boleh dapat 1000 lebih subscriber hanya dalam tempoh sebulan. Saya ulangi, saya ingin kongsi kepada kawan-kawan di luar sana macam mana, bagaimana saya boleh dapat 1000 lebih subscriber hanya dalam tempoh sebulan. Alright guys. Ya, betul. Nak buat YouTube ni memang senang. Saya ulangi, nak buat akaun YouTube memang senang. Tapi nak cari subscriber tu yang susah. Sebenarnya benda tu bergantung kepada diri sendiri, bergantung kepada diri kita, sama ada ingin teruskan sesuatu benda atau tak. Ia lebih kepada keinginan. Yes guys. Macam saya dulu, awal-awal saya buat YouTube ni, saya fikir, ada tak orang nak subscribe saya punya channel? Ada tak orang nak tengok saya punya channel? Itu yang saya fikir awal-awal pembabitan saya dalam bidang YouTube. Yes, saya akan fikir benda tu. Sebab, yalah, kita risau yang kita buat YouTube ni, kita buka akaun YouTube ni, sia-sia sebab tiada orang follow, tiada orang subscribe, kita letak video, tiada orang tengok, betul tak? Itu adalah benda yang saya fikir awal-awal terlebih dahulu waktu saya mula-mula berjinak dalam bidang YouTube. Tapi now, saya hairan kenapa tiba-tiba saya mempunyai lebih 1000 subscriber, follower, subscriber hanya dalam tempoh sebulan. Okay guys, sebenarnya macam ni. Sebelum ni saya tak ramai follower pun, saya tak ramai subscriber. Tapi sebab saya ikut kelas Kardok, okay, thank you Sipu Kardok, okay, credit to Sipu Kardok saya join dia punya kelas, and then banyak benefit, banyak manfaat yang telah diberikan oleh Sipu Kardok sepanjang dalam sesi pembelajaran berkaitan dengan YouTube. So guys, selama 4-5 jam tu, Sifu Kardok ataupun Kardok ni, dia ajar bagaimana nak buka akaun YouTube dari A sampai Z. Okay, dia bagi guideline, dia bagi tahu apa benda kita kena buat, apa patut kita buat, and apa patut kita tidak buat. Yang patut kita buat adalah halal di sisi undang-undang YouTube. Yang tidak patut kita buat adalah haram di sisi undang-undang YouTube. Yes guys, untuk YouTube ni sebenarnya ada pro and kontra. Kalau kita tersalah letak konten, kita tersalah letak video, pihak YouTube akan hapuskan benda tu. Okay guys, dah 4 minit saya bercakapkan. So, sini saya akan kongsikan macam mana saya boleh dapat 1000 lebih subscriber hanya dalam tempoh sebulan. And sehingga video ini direkam, saya mempunyai 1217 subscriber setakat pukul 5 petang tadi. Okay, 7 April, sempena hari jadi saya. Okay guys, pertama sekali kita kena kaji video apa yang kita nak, and apa yang diinginkan oleh orang-orang yang tengok YouTube ni. Okay, so saya buat banyak kajian,
saya combinekan, saya campur adukkan apa yang telah diajar oleh si Fukadok and apa yang telah saya belajar. And kedua, saya banyak buat analitik, saya banyak tengok YouTube orang, and then saya banyak tengok and belajar dengan YouTube orang. Saya tengok si si Fukadok semestinya. Saya memang akan tengok konten dia. Dan kedua, saya akan tengok Kokom punya Facebook, Kokom punya YouTube. And ketiga, saya akan belajar dengan Bro Jeb Share. Yes, ketiga-tiga ni saya jadikan sebagai saya punya mentor ataupun sebagai saya punya apa? Saya punya satu anjakan paradigma untuk saya belajar YouTube. Okay guys, tanpa buang masa saya akan kongsikan macam mana saya boleh dapat 1000 lebih tadi ya. Okay, dia macam ni guys. Saya lebih perbanyakkan konten isu-isu semasa. Okay. Sebagai contohnya, politik yang berlaku di Malaysia selepas dan sebelum pertukaran kerajaan. Saya banyak upload. Nasiblah tiada copyright. Okay. And kedua, saya banyak buat video lebih kepada penceritaan. Macam sekarang ni, saya lebih banyak kepada penceritaan, macam contohnya memancing, hiking, pergi melancong ataupun pergi ke taman. Yes, saya campur adukkan saya punya konten sebab saya tak nak saya punya subscriber ni dia hanya tertumpu dengan satu benda. So saya ni lebih kepada general lah atau pelbagai. And ketiga, saya akan pastikan konten saya ni boleh diterima oleh golongan-golongan YouTuber ataupun mereka yang suka tengok YouTube. Okay, macam contohnya kes Papa Gomo dipukul dekat lapangan terbang antarabangsa KK kan, Kuala Lumpur. So far video tu still ada dalam saya punya YouTube, account YouTube lagi. So tak kena ban oleh pihak YouTube lagi. And then kedua, artis dia lah, kita punya artis kan, diorang pun ada buat masalah. So saya gunakan benda tu sebagai saya punya main point untuk attract subscriber, untuk attract follower, untuk mereka subscribe and then tengok saya punya content. And then saya akan memperbanyakkan lagi apa yang diingini oleh mereka yang ingin tengok saya punya YouTube. Macam saya cakap tadi, perbanyakkan lebih kepada isu-isu semasa, politik, artis masa kini yang tak dapat bantuan itu ini. And then kalau boleh, video-video yang kita dapat dekat laman sosial, Facebook, Twitter, IG ataupun YouTube itu sendiri, actually kita boleh update balik, kita boleh upload balik, re-upload balik dalam YouTube. Okay, tapi kalau boleh korang setting sikit, korang kena edit part mana yang tak boleh diklaim oleh mereka yang ingin claim balik, yang dorang akan katakan bahawa video itu milik dorang. Yes. So 3 atau 4 benda ni yang saya cakap tadi, saya belajar daripada si Fukadok terutama. And then saya banyak buat kajian. And then sebelum saya upload video dekat YouTube, saya akan buat penilaian sama ada video ni boleh diterima oleh mereka yang suka tengok YouTube atau tak. And then kedua, saya akan tengok dia punya kesan di hati subscriber, kesan di hati mereka yang tengok saya punya video. Sama ada dorang akan terima saya atau tak. Means terima saya tu maksud dia, ada tak dorang nak tunggu saya lagi video seterusnya, sambungan lah, lebih kurang lah. Okay, macam contohnya tengah mancing, and then tiba-tiba dah dekat 10 minit saya ingin sambungkan benda tu. Yes, macam tu. So saya inginkan mereka ni sentiasa tertunggu-tunggu saya punya konten terbaru setiap hari ataupun setiap minggu. Sebab kenapa saya nak mereka sentiasa tertunggu-tunggu saya punya video, itu adalah cara saya untuk nak attract ataupun nak tambah saya punya subscriber.
So itu sajalah guys yang ingin saya kongsikan untuk hari ini. Macam mana saya boleh dapat subscriber 1000 lebih dalam tempoh sebulan. Dan paling penting itu sebenarnya ikut kelas lah, ataupun banyak belajar daripada otai-otai berkaitan dengan YouTube. Okey, banyakkan buat research, kajian, buat penilaian sama ada benda tu boleh diterima oleh orang atau tak. Sebab ada banyak benda yang kita upload dalam YouTube tak boleh diterima oleh orang. Sebab kenapa? Kebanyakan orang yang tengok YouTube ni semua golongan. So ada golongan tertentu yang akan dislike kita punya YouTube. Dia tidak akan follow atau tidak akan subscribe. So kalau boleh, mereka yang susah nak subscribe tu, itu yang ingin saya tarik untuk saya jadikan sebagai saya punya subscriber. So guys, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. So mungkin di masa akan datang saya pun akan kongsikan macam mana saya boleh hit target 4K watch time. Yes, bersambung guys. Bye bye. Seperti biasa, jangan lupa dengarkan muzik paling hangat Atukuy FM punya sadap.